Hai, 大家早上好. Selamat pagi semua dan selamat kembali ke channel Cikgu Iventan. Hari ini akan kami belajar lagi 20 perkataan yang baru, bagaimana nak tulis perkataan tersebut untuk mencukupkan 100 perkataan yang patut kamu belajar. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita terus kepada perkataan yang kita nak fokus hari ini, ya. Okey, jadi yang hari ini kita nak fokus adalah kata nama, nama tempat lagi, sebab hari itu kita belajar dah sebahagian. Dan kalau kamu tengok nota di bab 5, memang banyak nama tempat yang perlu kita belajar untuk kita cukupkan perkataan tersebut. Sebab istilah-istilah inilah yang kita gunakan untuk kita guna untuk membina ayat semasa peperiksaan akhir nanti. Okey, kata nama dalam bahasa Mandarin kita panggil mereka sebagai 名词 dan tempat kita akan fokus kepada 地方. Baik. Jadi hari ini kita tengok apa perkataan yang kita nak fokus dulu. Okey, sebelum ni kita sudah lebih fokus kepada sekolah, college, rumah. Okey, jadi hari ini selain tempat-tempat berikut, kita akan fokus tempat beribadat. Okey, ikut agama masing-masing, kita akan ada tempat beribadat masing-masing juga. Okey, jadi saya akan mula dengan yang utama, iaitu 教堂. Okey, 教堂 adalah gereja. Jiao Tang. Okey, ini cara penulisan untuk Jiao Tang. Okey, ini adalah gereja untuk Kristian. Okey, kalau untuk agama Islam, okey, kita akan pergi masjid. Kalau masjid, kita akan guna Hui Jiao Tang. Dia masih ada Jiao Tang, tetapi dia tambah satu perkataan lagi, iaitu Hui. Hui Jiao Tang. Okey, Jiao Tang yang sama juga. Okey, ini adalah masjid untuk penganut Muslim. Lepas tu, untuk Cina, banyak juga kita beragama Buddhis. Kita beragama Buddhis, beragama Buddha. Okey, jadi kita adalah Buddhis. Kita akan pergi tokong Cina kan. Tokong untuk sembahyang itu adalah Si Miao. Okey, macam mana tulis Si? Ini Si, ini Miao. Okey, Si Miao. Dan juga kita tidak lupakan yang beragama Hindu. Okey, tempat mereka sembahyang di kuil adalah panggil sebagai Intu Miao. Okey, sedang sejak Intu Miao. Okey, sebab mereka banyak terdiri daripada orang India. Okey, jadi Intu sebenarnya adalah India. Dan tempat mereka sembahyang kita panggil Miao. Okey, jadi gabungkan Intu Miao. Sama juga kepada orang Thailand, mereka pergi, walaupun mereka beragama Buddha juga, tetapi tokong mereka, kita tak panggil tokong Cina, kita panggil tokong Thailand sebab ada patung-patung mereka yang berlainan. Sebab kalau kamu tengok corak budaya tokong Cina di negara kita, dengan tokong yang sama, tetapi berada di Thailand, mereka ada seni budaya yang berlainan. Maka untuk bezakan tokong-tokong ini, untuk orang Thailand kita panggil Thai Guo Miao. Kita tahu itu adalah lebih fokus kepada budaya Thailand. Okey, jadi kita tukar nama saja tu dari Intu jadi Thai Guo. Tapi sebab majority di Malaysia kita tidak banyak, jadi cikgu tidak fokus lah macam mana tulis Thai Guo Miao. Okey. Kita teruskan yang lain adalah kita dengan stesen bus dulu. Okey, stesen bus di mana sebagai pelajar kebanyakan kalau di bandar kan kita lebih senang untuk dapatkan bus untuk gerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi itu adalah ba shi zan. Okey, bagaimana nak tulis ba shi zan?
Pa, shi. Atas ni panjang, yang bawah ni pendek. Okey, ini pa shi. Zan. Okey, jadi ini adalah stesen bas. Kalau stesen taksi, dia panggil te shi zan. Okey, pa tukar jadi te. Itu kamu tengok taksi macam mana tulis. Alright, tukar saja perkataan taksi. Okey, kalau situasi yang sama, sekarang kita berada di stesen kereta api. Jadi, masih kita nampak stesen. Selagi kita nampak stesen, kebanyakan kita akan guna perkataan zan. Okey. Zan juga bermaksud berdiri. Sorry, cikgu tulis salah. Okey, cikgu padamkan. Ini cikgu tulis salah. Okey. Zan, kita biasanya panggil station. Okey, jadi untuk kereta api dalam bahasa Mandarin kita panggil huoche. Jadi stesen kereta api panggil huoche zan. Okey. Kalau dia gabungan antara bas, taksi ini kita panggil che zan. Secara umumnya lah kita panggil che zan. Okey, termasuk huoche zan kita boleh sebut sebagai che zan juga. Jadi kalau ada orang bagi tahu kamu dia nak pergi che zan, adalah secara umumnya mungkin dia nak pergi stesen bas, mungkin dia nak pergi stesen taksi ataupun dia nak pergi stesen kereta api. Okey, jadi biasanya dia rujuk kepada mana-mana satu 3 jenis stesen ni yang terdekat dengan tempat dia nak bertolak. Okey, dan juga kita ada kapal terbang. Tapi perasan tak, bila kita di kapal terbang, kita tidak panggil stesen kapal terbang, tetapi kita panggil lapangan terbang. Okey, maka untuk tulisan Cina dia tidak akan nampak perkataan zan. Okey, dia akan nampak perkataan cha. Okey, jadi untuk lapangan terbang kita panggil sebagai ji cha. Okey, ji cha. Okey, ini adalah lapangan terbang. Okey, selepas ini ada 2 tempat lagi yang masa PKP ni banyak orang kita sentiasa mengunjung ke tempat ini, terutama orang yang berniaga dan juga sesiapa yang tempat dia gunakan sistem peti surat lagi. Dia kena pergi ke pejabat pos. Okey, pejabat pos dalam Mandarin kita panggil you zheng ju. Okey, pejabat pos you zheng ju. Okey, you zheng ju. Dan terakhir, banyak orang kita nak pergi tetapi sekarang saya rasanya belum buka balik semula, iaitu panggung wayang. Okey, kita nak pergi tengok movie. Ada yang nak pergi dating kan. Tak semestinya pergi dating, dengan family pun boleh kan. Rasa suasana yang lain untuk kita menikmati sesuatu video. Okey, jadi tempat panggung wayang ni kita panggil sebagai Dian Yin Yuan. Okey, Dian Yin Yuan. Dian Yin. Okey, kalau setakat Dian Yin saja maksudnya movie lah. Kalau tempat kita tengok tu panggung wayang ni, kita tambah satu yuan. Yuan ni pernah kita belajar sebelum ni bila kita belajar college, xue yuan. Okey, perkataan yang sama. Okey, jadi sini ada 19 perkataan yang baru. Okey, dan cikgu akan tambah satu perkataan lagi di istilah kata kerja. Okey, kenapa cikgu pilih kata kerja? Adalah disebabkan kalau kita tempat kan, biasa kita akan katakan kita pergi sesuatu tempat. Contohnya kita nak pergi Chezan, kita nak pergi Dianyingyuan, kita nak pergi Youzhengju. Dalam bahasa Mandarin, pergi macam mana kita nak katakan. Dan kalau kita tulis dalam ayat, bagaimana kita nak tuliskan perkataan tersebut. Okey, senang saja. Perkataan tu adalah cu. Okey, cu. Okey. Macam ni dia tulis. Cu. Maksudnya pergi. So, ini banyak ruangan jadi juga akan tulis dia punya translation. Okey, jadi
去哪里？去医院 pergi hospital. 去学院 pergi college. Kalau pergi rumah bukan sebab kita kalau kecuali kita pergi rumah kawan. 去朋友的家，去亲戚家，去哥哥的家。Okay? Itulah 去. Kalau balik rumah sendiri itu guna istilah lain. Juga akan ajar pada nanti kelas ke-6 nanti. Okay? Kalau tidak nanti sukar kita nak track berapa perkataan yang kita sudah belajar. Okay? Jadi kita 20 konsisten. Senang. Okay? Pergi pasar raya. Jadi 去超市. 去tempat yang kamu suka lah. Kan? Okay? Jadi penggunaan 去 dia merupakan satu kata kerja. 动词. Okay? Jadi hari ini kita juga belajar satu istilah baru yaitu kata kerja dalam Mandarin kita panggil sebagai 动词. Okay? Harap hari ini punya kelas 20 perkataan ini dapat membantu kamu untuk bersedia untuk menjawab peperiksaan akhir nanti. Kita akan jumpa lagi minggu depan untuk rangkai kata yang bahagian ke-6. Okay, walaupun minggu depan merupakan minggu terakhir untuk kita buat PDPR untuk tahun 2020, tetapi cikgu akan sambung juga upload video ni setiap minggu supaya kamu dapat dieksplorkan dengan lebih banyak perkataan. Mana tahu kan ada perkataan yang kamu terfikir nak guna tu dalam kalau ikut nota tak ada tapi kamu nak guna, mungkin akan cikgu tersentuh di sinilah. Sebenarnya banyak tempat, nama tempat lagi cikgu nak perkenalkan sebab kalau kamu tengok bab 5 ni banyak tempat diperkenalkan dan terutama tempat negeri. Okay, cikgu tak boleh fokus di satu negeri saja sebab saya percaya selain daripada tempat cikgu bertugas juga ada pelajar daripada negeri lain juga sedang tengok video ini. Jadi maka untuk senangkan cerita, cikgu akan tunjukkan bagaimana nak tulis ke semua nama negeri-negeri di Malaysia nanti. Termasuk juga bagaimana kita nak tulis Malaysia dalam bahasa Mandarin. Okay, kalian jumpa kalau boleh. Rasanya kalau cikgu masukkan semua negeri dengan nama negara, rasanya lebih daripada 20 perkataan tu. Kalau lebih daripada 20 mungkin cikgu buat sampai 40 perkataan lah. Senang kita kira semua dengan 20 ataupun 40. Okay. Setakat ini saja untuk minggu ini. Jangan belum subscribe channel cikgu lagi. Ingatlah subscribe, like dan share channel cikgu. Okay. Kita jumpa lagi minggu depan.